Tasha, wake up. Bangun, morning. Okay, hai semua. So, ini adalah rakaman hari ke-2 setelah semalam saya buat satu video ringkas. Okay, sekejap Selamat pagi, hari ini 12 hari bulan 8 2020. Okay, selamat menonton, selamat mendengar sembang-sembang santai, sharing-sharing saya untuk hari ni. Okey. Jadi pagi ni alhamdulillah keadaan di bandar kecil Pasir Gudang ni hujan, boleh tahan lah hujan dia. Jadi setelah urus anak, okey, kita uruskan apa yang patut lah. Sebelah pagi ni ada rutin tuan-tuan puan-puan, ada rutin untuk kesihatan kita, terutamanya kesihatan otak. Tak ramai orang dia bangun pagi dia tanya, otak aku sihat tak hari ni? Tak ramai tuan-tuan apa. Ramai orang dia akan tanya, dia ada penyakit 3 serangkai tak? Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, okay? Tak ramai yang terfikir otak okey tak? Otak sihat tak? Padahal setiap hari ni kita pakai otak. Betul tak? Setiap hari kita pakai otak. Setiap hari. Sekarang ni pun tengah pakai otak ni, nak menonton, nak mendengar, nak faham, nak translate bahasa dan sebagainya, semua gerak kerja otak. Kita bergerak ni pun refleks daripada kita punya gerak kerja otak tu sendiri. Jadi otak tu bukan semata-mata berfikir saja, tak. Okey, tu dahsyatnya otak. Jadi saya ni bukan doktor otak, itu first. Mana saya dapat info-info macam ni? Kenapa saya boleh tahu ataupun ada kesedaran macam ini? Pastinya saya ada orang yang saya rujuk ataupun follow lah. Ini saya tak dibayar untuk orang kata mengiklankan ke, okey, ataupun nak suggest sesuatu brand ataupun seseorang tu sendiri. Yang saya tak dibayar apa-apa untuk perkara ni. Ini memang daripada saya sendiri. Sebab apa? Sebab saya suka. Sebab bagi saya lah, saya tak nak pandai seorang, saya tak nak benda ni aku je tahu. Biar aku je tahu macam tu. Mudah-mudahan ni bermanfaat untuk anda semua lah. Anda follow seorang hamba Allah ni yang saya sangat-sangat respect, saya kata sangat hormati lah. Saya pernah berjumpa dengan dia, bersemuka, saya pernah exercise sama dengan dia. Okay, beliau adalah Dr. Rizal Abu Bakar, pakar otak dekat Malaysia ni, antara yang famous beliau lah. Okay, tu pada saya kagum juga dengan sharing dia, ilmu dia sangat-sangat banyak. Sebab beliau memang ada pengalaman berkaitan dengan otak manusia itu sendiri. Jadi secara ilmiah, secara saintifik, fakta-fakta bagai, kalau nak tahu bolehlah follow beliau. Kalau anda suka jenis nak tahu tentang saintifik dia, nak tahu tentang fakta, boleh follow beliau. Dalam siri saya, insyaAllah saya akan kongsi mana yang perlulah, okay, mana yang sesuai lah dengan apa yang saya buat, ataupun mengikut kesesuaian dengan apa yang saya sedang usahakan. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ni rutinnya saya tak dapat buat, iaitu buat senaman dekat luar. Senaman tu bagusnya apa? Bagus memang untuk otak dan untuk kesihatan tubuh. Tapi senam yang macam mana? Yang ringkas tu sebenarnya berjalan kaki secara pantas. Ini sejak sebelum PKP lagi, memang jadi rutin lah. Waktu PKP kita dah tak bebas keluar buat kat mana-mana, jadi kita exercise dekat rumah saja. Selalunya saya akan buat aktiviti berjalan pantas ni kalau dekat bandar kecil Pasir Gudang ni. Saya buat dekat Tasik, Bukit Layang-Layang. Dekat sinilah juga tempat saya dapat sama-sama jalani rutin menarik ni bersama pakar dia, iaitu Dr. Rizal Abu Bakar. Okay? Kalau tak sebab dia juga, saya tak tahu bahawa pentingnya berjalan pantas ataupun senaman yang mudah ni sebenarnya, okay, untuk diamalkan pada waktu pagi sebelum kita buat kerja-kerja lain lah. Okay? Jadi
Saya selalu spend masa selepas solat subuh dekat Masjid Jami' tersebut. Kita akan terus berjalan, habiskan satu set lah. Jadi berapa jauh ataupun berapa langkah ni kita nak kena habiskan untuk satu rutin berjalan pantas ni. Sebaiknya sebenarnya 10,000 langkah. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau tak dapat 10,000 langkah, tuan-tuan puan-puan, buat 5,000 langkah. Tak boleh 5,000 langkah, buatlah 3,000 langkah. Okey, tak ada alasan untuk tak buat. Jadi kalau memang dapat 1,000 langkah, buat je lah. Okey, yang penting mesti ada buat. Tak dapat nak buat pergi dekat taman rekreasi, buat dekat berdekatan kawasan rumah saja pun okey. Nah, kalau nak buat aktiviti berjalan tu dekat luar pun tak boleh. Kena buat dekat rumah lah. Jadi buat dekat rumah macam mana? Tu ada orang pakai mesin yang mesin senaman yang ada dekat gym dan sebagainya tu kan. Orang panggil treadmill punya mesin, okey, untuk anda berjalan kat situ kan. Pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya sebenarnya paling best kita keluar. Jadi kenapa kena keluar? Kenapa kita kena pergi dekat taman rekreasi? Ada sebab. Satu, suasana dia, keadaan dia. Sebab apa? Ada unsur-unsur alam semula jadi. Menariknya tentang perkara ni, tuan-tuan puan-puan, dia membantu kita untuk berada pada keadaan hipnosis. Nah, keadaan macam mana tu? Keadaan yang tenang, keadaan yang membolehkan kita memprogramkan fikiran bawah sedar kita. Jadi, best dia bila kita berjalan pantas, buat exercise yang ringkas dan mudah ni, berjalan ni kan, berjalan secara laju ni kan, kita dapat sambilkan dengan berzikir, kita dapat sambilkan dengan buat programming diri dengan perkara-perkara yang positif. Sambil tu dengarkan audio muzik yang dapat naikkan semangat kita, tu pun okey. Sebab benda-benda ni dapat mendorong fikiran bawah sedar kita untuk terdorong capai ataupun fokus pada apa yang kita nak capai. Okey. Dan kalau anda rasa ataupun anda tertanya macam mana anda nak jaga mood anda supaya emosi anda ni positif sepanjang hari. Misalnya kita kerja 8 jam, pagi sampai petang, betul kan? Jadi macam mana kita nak konsisten positif ataupun mood yang baik? Mulakan dengan senaman pagi. InsyaAllah dengan senaman pagi, dia dapat bantu kita untuk kekal positif. Okay? Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu tips yang ringkas tapi kata bermanfaat dalam kehidupan anda. Jadi saya berpesan pada diri saya sendiri juga dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang follow ataupun yang menonton video saya ini, untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sebab sudi menonton. Jumpa anda lagi pada video yang berikutnya, insya-Allah. Salam hidup hebat luar biasa. Saya Master Ray. Jumpa anda lagi.